Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Wal khul'u wal istinafiyah wal ibtida'. Kalau kita Jawi sebut apa? Dan adapun bermulanya. Dan adapun bermulanya. Kalau kita baca kita apa? Kita kuning Jawi. Wal khul'i, wa ni wal istinafiyah. Wal khul' dan khuluq jaidun, hukum asalnya harus, hukum asalnya harus sama seperti hukum talak. Ala aywadin ma'lumin, ala ke atas, aywadin, mana aywadin? Yalah mana aywadin? Daimam nukarah kalau aywad fil muamalat. Gantian, tukaran, ganti rugi. Iwadid, gantian, tukaran. Ala iwadin ma'lumin, di atas gantian, tukaran, bayaran maklumin, yang maklum, tertentu, makna diketahui kadarnya. Sebab apa? Sebab apa maklum? Mesti bayar dia mesti maklum. Okey, mesti bayar dia sebut jelas. Sebab apa? Sewaktu isteri Thabit bin Qais radhiyallahu anhu datang macam kita sebut hari itu, inna ya Rasulullah inna Thabit bin Qais la a'ibu alaihi fi dinin wala khuluqin walakin akrahu al-kufra fil Islam. Datang isteri Zaid bin Qais, wahai Rasulullah, Zaid Thabit bin Qais la a'ibu alaihi, aku tak cela dia, suamiku ni baik. La a'ibu alaihi, aku tak celanya, fi dinin, pada agamanya, wala khuluqin, akhlak baik. Hubungannya dengan Allah baik, dengan manusia baik, dengan aku pun baik, keluarga dia juga baik. Walakin akrul kufra fil Islam, tetapi aku benci kekufuran dalam Islam. Mana sebab maksud kekufuran dalam Islam ini kita sebut kufrun duna kufrin, kafir bukan kafir. Mana kafir kafir perhubungan rumah tangga, faham tu? Sebab tu kita sebut kafir nikmat, bukan kafir yukhriju al-millah, bukan kafir yang mengeluarkan daripada agama. Sebab tu dia sebut walakin akrahul kufra fil Islam, tapi aku benci kekufuran dalam Islam. Okey, aku benci kekufuran dalam Islam. Mana dia? Kafir dalam Islam. Mana kafir nikmat rumah tangga. Faham tu? Mana kafir nikmat. Sebab di sinilah ulama huraian hadis tu, sibabul muslim fisqun, mencela, mencaci seorang Islam itu fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya, memerangi orang Islam lain, satu kekafiran. Sini sebut dia kata kafir sini kafir kafir hubungan persaudaraan, kafir nikmat persaudaraan Islam. Kalau kalau kata berbunuh sesama Islam kafir. Berapa banyak sejarah umat Islam berbunuh sesama sendiri. Ini takwil sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun, memeranginya satu kekufuran. Faham Ini kita sebut kufrun duna kufrin. Inilah dimaksudkan dalam hadis imra'atu Thabit bin Qais, walakin akrahul kufra fil Islam, aku benci kekafiran Islam. Jadi Rasulullah tak tanya banyak. Tak tanya mengapa aku tak suka dia, tak tanya banyak. Sebab masing-masing dalam perhubungan suami isteri ni ada
rahsia yang boleh dijaga. Faham tak? Ingat ya, dalam perhubungan suami isteri ini ada, sebab dia telah buat keputusan sudah, dia nak tak mau dengan Sabit, sudah. Faham tak? Sebab apa? Dalam perhubungan suami isteri ini ada banyak rahsia kena jaga. Sebab apa? Orang yang paling sedar kelemahan seorang suami, isteri dia. Dan orang yang paling sedar kelemahan seorang isteri, suami dia. Faham tu? Boleh? Orang yang paling kenal seorang suami, isteri dia. Orang yang paling kenal isteri, suami dia. Sebab apa? Sebab mereka hidup bersama. Orang lain kita boleh berpura-pura perangai kita. Di depan orang kita boleh berpura, tetapi manusia boleh berpura-pura tetapi dia tak mampu berpura-pura untuk selama-lamanya berterusan. Sebab dia akan berterusan isterinya. Sebab tu dengan keluarganya dia tak mampu untuk berpura-pura. Sebab tu orang yang paling kenal isterinya, suaminya. Yang paling kenal suaminya, isterinya. Sebab tu orang tanya akhlak Rasulullah, tanya siapa? Tanya Abu Bakar ke Aisyah? Asyik Aisyah. Apa? Orang tanya macam mana akhlak Rasulullah? Khuluquhu kana khuluqul Quran. Akhlak dia Quran lah akhlaknya. Faham tak? Sebab Rasulullah sebab apa? Adabni Allah fa afta'dibi. Allah yang mengadabkan aku, dan dialah sebaik-baik yang memberi adab kepada aku. Boleh? Okey, jadi sebab tu ingat ya, macam mana pun suami isteri biarpun berlaku berpisah, jangan dibongkar aib masing-masing. Sebab Allah sebut dalam ayat tentang apa? Wala tansawul fadla bainakum. Bukan ayat tentang talak sama tu kan? Akhirnya Allah tutup. Wala tansawul, muka surat bawah sekali. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa al-fadla, kelebihan antara kamu. Isteriku ni pemalas, bangun pagi tak pandai berus gigi. Kadang-kadang mandi pun tengah hari baru mandi. Baju 7 hari tak bertukar baju. Bertukar pergi kenduri saja. Pergi kenduri pun bertukar baju. Semua sebut. Tapi ada kebaikan dia apa? Sarapan pagi terhidang, tengah hari terhidang, malam terhidang kan? Itu kelebihan dia kan? Semua rumah kemas kan? Dia tak pernah pandai tinggi suara kan? Ada kelebihan. Sebab Allah sebut wala tansawul fadla bainakum. Suamiku tak romantik langsung. Daripada mula kahwin sampai sekarang tak pernah langsung beri hadiah hari jadiku. Tak romantik langsung. Nah, di rumah berbau saja. Kadang-kadang bau kambing, kadang-kadang bau ikan. Okey, kadang-kadang bau kambing, kadang-kadang bau ikan. Okey. Baju dia tersadai belakang. Ada baju bau ikan, ada baju bau kambing. Semua. Ada baju bau tanah. Ajak pergi pasar raya langsung tak mau. Tapi kalau ajak pergi laut cepat dia. Ajak pergi supermarket dia. Okey. Nak ajak dia pergi supermarket, nak ajak dia pergi Bataras, macam nak ajak Imam Masjid Kausar pergi naik club. Nak ajak dia pergi Bataras macam apa? Nak ajak Imam besar Masjid Kausar pergi naik club. Susahnya nak bagi masa. Ya, buruk. Tapi ada lebih dia kan? Dia bukan pandai marah-marah kan? Dia tak pandai marah-marah pun, tak pandai tengking-tengking kan? Kau boleh 24 jam dia diam saja, pendiam lagi, senyum saja. Sebab suami awal perkahwinan isteri pendiam, malu betul. Sikit malu semua isteri. Tapi semakin bertambah usia perkahwinan, suami menjadi seorang pendiam, isteri akan menjadi seorang yang semakin peramah. Okey, jadi wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa. Sebab tu Allah cuba tengok.
Tadabbur ayat ni. Selepas Allah cerita masalah talak, masalah begini, Allah sebut wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa kelebihan antara kamu. Masing-masing Allah bagi kelebihan, masing-masing Allah bagi kelemahan. Boleh? Sebab tu Allah tak tanya. Dia kata, jadi Rasul tahu sudah bahawa apa? Isteri Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tidak mampu lagi bertahan dengan Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Jadi apa Rasulullah kata? Tanya dah. Ini ataruddina alaihi hadiqatahu. Dulu waktu dia kahwin kepada engkau, dengan kau dulu, dia bagi kepada engkau sebidang kebun, hadiqah, kebun. Jadi sekarang kau nak berpisah pada dia, kau pulang balikkah kebun tu pada dia? Sanggup kau pulang balik kebun tadi yang dia bagi pada engkau waktu kahwin dulu? Apa mah? Dia kata apa? Naam, ya. Naam, ya. Ya, aku pulang kembali. Ya, Rasulullah sebut kepada Thabit, aqbil hadiqah, wahai Thabit, terimalah kebun tadi, ambil balik kebun kau. Wa talliqha tatliqah, dan kau talakkan dia dengan satu talak. Satu talak boleh. Wa talliqha tatliqah. Sini. Jadi sini apa? Aywadin maklum. Sebab dalam hadis ni apa? Rasulullah sebut apa? Kebun diberi waktu perkahwinan. Jadi kadar dia ada. Macam mana kalau isteri tak tahan dengan suami, dia minta tebus talak, tapi suami minta 3 juta. Boleh kau nak lepas kau nak buat tebus talak, tapi kau bayar aku 3 juta. Boleh tak boleh? Mazhab Syafi'i boleh. Sebab dia kata seperti mana mahar perkahwinan tidak ada hadnya. Tak ada had. Wa idza wa qad ataitum apa? Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhunna shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa idza aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara. Jadi dia kata, Imam Syafi'i kata, seperti mana mahar sewaktu kita hendak mengahwini seorang perempuan, kita berikan mahar dan dia berhak meminta mahar sebanyak mana dia minta. Aku minta kau nak kahwin boleh, tapi maharnya 14 juta rupiah lah. Okey. Wa ataitum ihdahun qintara. Makna banyak. Allah sebut banyak. Sebab tu apabila Sayyidina Umar kata apa? La ya ma'syaran nisa la tughalna fil muhur. Jangan kamu tinggikan mahar. Jadi terus orang perempuan kata, "Ya Umar, adakah kau menghalang hak yang Allah telah berikan kepada kami?" Allah sebut, "Wa ataitum ihdahunna qintara." Kamu bagi mereka mahar. Qintar ni harta yang sangat banyak. Qintar. Okey. Jadi Allah sebut banyak. Tiba kau nak had pada kami. Apa orang kata? Akhta'a Umar wa asaba al-mar'ah wa asabat mar'ah. Umar salah. Betul perempuan tadi tak jadi dia. Faham tu? Jadi sini Imam Syafi'i dia kata seperti mana tengok seperti mana waktu perkahwinan perempuan berhak meminta sebanyak mana mahar. Kalau suami sanggup. Begitu apa? Begitu juga dia kata apabila berlaku khuluk, suami berhak meminta sebanyak mana dia mau daripada apa bayaran iwad tadi. Boleh. Tapi Imam Ahmad, ingat ambil ini Imam Ahmad. Mana tahu satu kali ketiga kita terpaksa pegang fatwa Imam Ahmad. Sebab apa? Sebab apa? Imam Ahmad kata kadar khuluk tidak boleh lebih daripada pemberian yang telah diberikan suami pada isteri. Sebab apa? Dalil tadi Thabit bin Qais bagi apa? Kebun. Rasulullah suruh bagi balik. Jadi soal situ dia kata Rasulullah telah hadkan. Makna pemberian dibagi, itu dibagi balik. Boleh. Jadi ingatlah pada Imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullah. Imam Syafi'i dia qiyaskan dengan apa ni? Nikah. Sebab dia kata khulu
tidak hadnya. Boleh tebus 1 juta, 2 juta. Mana isteri ini apa? Teringin laki lain, tak mau dengan suami dia. Laki ni pula orang kaya. Nah, kalau nak aku, kau tebus aku pada suami aku ni. Kau nak aku nak jadi isteri kau, boleh kau tebus aku. Apa? Boyfriend lah, tebus dia pada suami dia. Bayarlah suami dia. Kau nak berapa? 3 juta. Bagilah 3 juta. Cerai lah. Okey, sebab Rasulullah laisa minna, ingat ya, laisa minna, bukan daripada kami, man khabbabal mar'ata ila zawjiha, sesiapa yang merosakkan hubungan seorang perempuan dengan suaminya. Allah sebut. Ingat zaman WhatsApp ni jangan, Rasulullah tak mengaku daripada kami. Zaman WhatsApp, zaman apa? Zaman chat, zaman Facebook, semua ni zaman syaitan sekarang ni. Zaman syaitan bukan apa? Sekadar apa? Memenuhi rumah-rumah, bahkan masjid-masjid penuh juga. Zaman syaitan sekarang bukan sekadar di rumah-rumah dia penuh apa? Di masjid-masjid pun dia penuh juga. Sebab apa? Zaman syaitan disediakan tempat VIP dalam masjid. Sebab kita apa? Kita tu wasuddul khalal wala tadharu furujatil syaitan. Jangan biarkan ruang syaitan, tapi kita buka, sediakan ruang untuk syaitan. Ingat zaman sekarang ni, sebab tu jaga ya. Laisa minna man khabbabal mar'ata ila zawjiha, bukan daripada kami sesiapa yang merosakkan hubungan seorang perempuan dengan suaminya. Faham tu? Okey. Jadi ini dia tebuslah. Okey, yang nak kahwin dengan dia bayar 3 juta. Sudahlah. Lepaslah. Imam Syafi'i boleh, tapi Imam Ahmad dia kata apa? Tidak boleh lebih kadar minta lebih pada daripada yang diberi. Faham tu? Berdasarkan hadis tadi. Rasulullah suruh pulang balik apa? Kebun perpahinan. Mana kita tahu kalau apa? Supaya apa? Mana tahu kalau perempuan ni sangat. Sebab tu kita ingat fatwa ni kan. Fiqh kita belajar. Sebab tu kita sebut dalam usul fiqh. Usul fiqh kita belajar apa? Dalam fatwa apa? Dalam usul fiqh. Sebab kadang-kadang fatwa ini fiqh kita belajar atas mazhab Syafi'i dengan kaedah-kaedahnya. Tapi fatwa ada kalanya dia mesti, bukan lagi perlu, mesti melampaui sempadan batas mazhab. Contoh macam apa? Macam kutipan zakat fitrah sekarang. Kita pegang mazhab apa tu? Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i tak boleh pungut zakat fitrah dengan apa? Dengan duit. Mesti makanan asasi. Kau makan beraslah kau keluarkan fitrah. Boleh. Tapi kita sekarang ada tak? Ambil apa? Sedia kalori belakang dia. Nak isi apa? Setiap seorang datang apa? Bawa satu gantang. Satu sok. Berapa sok kita dapat diukur apa? 2.5 kilogram beras. Tak tu. Ini aku makan. Aku makan beras Vietnam. Aku makan beras apa? Pakistan. Aku makan beras basmati. Beza-beza. Sekarang kita ikut mazhab apa? Hanafi. Sebab tu fatwa dia melangkaui sempadan mazhab. Okey. Okey jadi kita betul ni mazhab Imam Ahmad dia kata apa? Dengan kadar apa? Sebab apa? Berdasarkan zahir hadis. Sebab Rasul ataruddina alaihi hadiqatahu. Adakah kau kembalikan balik kepadanya ke kebunnya? Fa in maqdurin yang mampu ala taslimihi, yang mampu yang ala taslimi, atas diserahkannya. Fa in kana ala iwadin, maka sekiranya kana adalah keadaannya. Keadaan apa? Kana al-khuluq ala iwadin majhulin, di atas iwad, di atas bayaran majhulin yang tidak ketahui. Ka'an khala'aha, seperti adalah mengkhuluknya. Okey, ini ibarat ni ya. Maksudnya kamu. Ka'an khala'a, seperti adalah mengkhulukkannya, suami mengkhulukkan isterinya, ala thawbin, di atas pakaian, ghairi muayyanin, yang tidak ditentukan. Nah, aku ceraikan engkau dengan kau bayar aku selai kain. Kain apa? Kain batik kah? Kain sarung kah? Kain sarung Samarinda kah? Kain sarung gajah duduk kah? Kain sarung barak duduk kah? Apa? Kain sarung kambing korek hidung kah? Tak tahu.
Faham tak? Jadi ghair muayyan. Jadi okey, huna uridu an as'alukum. Banat bi mahri mithlin, banat bi mahri mithl. Maka menjadi talak, menjadi baid. Menjadi baid. Disebut talak tidak? Tak baid, dia menjadi baid. Bi mahril mithli, dengan mahar misl. Kena bayar tak bayar? Tetap kena. Maksud mahar misl tadi, perempuan ni kalau orang pinang berapa mahar dia begitu? Itu mahar misl. Mana isteri dia tu dalam keadaan sekarang, selepas berkahwin dengan dia 5 tahun, anak 10. 5 tahun, setiap tahun 2 orang kembar, 5 tahun 10 orang. Kalau orang pinang berapa mahar dia sekarang? Faham tak? Jadi contoh, mahar dia sekarang tambah begini lebih kurang. Okey, mahar dia sekarang 1,500. Bagi kepada suami 1,500. Boleh? Boleh wala soleh? Bi mahril mithl. Okey. Mada soali? Okey, اقرأ هذه العبارة يلا. فإن كان يلا اقرأ يلا يلا اقرأ قراءة الطبل العلمي يلا. فإن كان على عوض مجهول كأن خالع على غير ما خلاص هنا. فإن كان على عوض مجهول كأن خلع على ثوب غير ما هذا جملة شرطية جملة شرطية. أين جوابه؟ يلا يلا اقرأ. بانت banat bimisl misli. Sekarang sah tak sah khuluq tadi? Sah tak sah khuluq tadi? Soal awal, sah tak sah? Sebab syarat khuluq iwadil maklum. Sekarang khuluq tadi sah tak sah? Satu soalan. Soalan kedua, kalau kita tetap sah, kita panggil apa tu? Tetap kena bayar mahar misl. Faham tak? Sini sebab apa begitu. Mengapa dia jadi tergantung begitu? Dia tak kata tak sah. Faham tak? Dia kata dia tak, Imam Abi Qasim tak kata sini. Fa in kana ala iwadin majhulin kana khalaha ala thawbin ghairi muayyin fala yasikhul khul'a. Okey. Wa yasiru talaqan 'adiyan, dan menjadi talak biasa. Tapi tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab sini mazhab kita, khuluq ini dikira talak atau dikira fasakh. Sebab tu sini dia tergantung. Jadi tergantung. Dikira fasakh kah, dikira talak. Okey, sekarang khuluq ini dikira fasakh. Dengar lo. La taktub. Ifham awalan. Al-ilmu fi sudur, laisa fil kutub. Al-ilmu fi sudur. Ilmu dia dah, la taktub. Al-ilmu fi sudur, min al-dhihni ila sadri, daripada otak kepada dada. Al-ilmu, sebab dia kata apa? Kanatil ulumu fi suduri, adalah keadaan asalnya ilmu itu di dada. Sebab Rasulullah dia baca ke tidak? Tak pandai membaca, tak pandai menulis. Jadi ilmu Rasulullah semuanya di dada dia. Wahyu. Kanatil ulumu fi sudur, adalah ilmu itu di dada. Okey, summa nuqilat ilal kutub. Kemudian ilmu tadi pada dada tadi dipindahkan ke kitab-kitab, ke tulis-tulisan, ke kitab-kitab dipindah ini ilmu fiqh, pindah kitab ini ilmu akidah ini. Okey, wala tazalu, tetapi berterusan, wala tazalu mafatihu fi sudur, tapi biarpun ilmu telah dipindahkan ke kitab-kitab, ke buku-buku, ke mesdos, ke Google, ke mana-mana, dipindah ke buku semua kitab. Wala tazalu mafatihu fi sudur, tetapi kunci ilmu tadi tetap berada di dada. Kunci ilmu tak boleh dipindah pada buku. Ilmu boleh dipindahkan ke buku-buku, ke mesdos-mesdos, ke Google. Tapi kunci ilmu, wala tazalu mafatihu fi sudur, tetapi kunci ilmu tetap berada di dada. Faham tu? Mana apa? Sebab tu, man la shaykhul lahu fasyaitanu
syaikhul lahu. Sesiapa yang tidak ada syekh padanya. Akidah, dia belajar akidah, siapa gurunya? Dia belajar hadis, siapa gurunya? Dia belajar tafsir, siapa gurunya? Dia belajar nahwu, siapa gurunya? Dia dapat balaghah, siapa gurunya? Dia belajar saraf, siapa gurunya? Fiqh, siapa gurunya? Okey. Kaidah fikihnya, siapa gurunya? Usul fiqhnya, siapa gurunya? Okey. Okey. Jadi malla syaikhul lahu, siapa yang tidak gurunya, siapa gurunya? Fasyaitanu syaikhul lahu. Maka apa? Macam mana nak buka pintu ilmu? Dapat buku tadi, sedangkan dia tidak apa? Tak ada kuncinya. Waktu itulah dia takwil sembarang. Dia ikut fahamannya. Bahkan ada buku kadang kita tengok kan, yang tertulis ni pun terpaksa kita betul balik kan. Tengok macam tadi apa? Banyak lagi benda kita betul. Kadang ibarat apa? Imam Syarbini. Ibarat ni ulama kata muskil. Ugi ni ulama urai. Betul ya? Okey. Jadi sini masalah banat, maka dia ba'id. Mahar misal. Ingat ya? Jadi sekarang khuluq ini dikira fasakh atau dikira talak. Maksudnya, kalau khuluq ini dikira fasakh, faham tak? Bermakna dia tidak mengurangkan bilangan talak. Bilangan talak berapa? Tiga. At-talaq marratan fa imsak ma'ruf atau subisan. Tiga saja. Dua kali, yang kali tiga fikir. Tiga. Jadi khuluq ini, apa berlaku khuluq, adakah dia mengurangkan bilangan talak? Okey. Jadi kalau dikira fasakh, kalau dikira khuluq li fasakh, dia tidak mengurangkan bilangan talak sebab dia bukan talak. Kalau dia dikira talak, dia akan mengurangkan bilangan talak. Khuluq talak satu, kemudian khuluq kira talak dua. Faham tak? Jelas? Okey. Jadi sini sebab tu mengapa disebut banat. Mana banat ni jadi talak ba'in. Bi mahril misil. Makna apa? Ini sewaktu dia di mana? Sewaktu dia di Iraq, dia kata khuluq adalah fasakh yang tidak mengurangkan bilangan talak. Tapi qaul jadidnya, dan ini Abu Qasim bagi syarat. Banat bimisli, makna apa? Dia menjadi talak ba'id sebab khuluq yang akan mengurangkan bilangan talak. Okey. Jadi mana banat mana ini makna tetap sahu khuluq. Faham tu? Tetap sah khuluq. Sebab talak ba'in kan? Sebab khuluq adalah talak ba'id. Wadah tak? Pasal wadah. Bab menikah ni kan, bab kahwin ni jangan, kalau tak faham betul-betul jangan pandai-pandai bagi fatwa ya. Nanti huru-hara rumah tangga orang ni. Okey. Bab nikah pernah Ustaz ingat tu. Datang tanya Ustaz, agak macam mana Ustaz ya? Aku pernah cakap isteriku, kami balik-balik bergaduh. Dia kata balik-balik bergaduh. Jadi aku cakap isteriku, kalau kita bergaduh lagi, lebih baik kita bercerai. Kalau kita bergaduh lagi, lebih baik kita bercerai. Jadi bergaduh lagi. Jadi dia kata, aku tanyalah, ada seorang ni, dia kata jatuhlah. Sebab aku cakap sudah kan. Kalau bergaduh lagi, lebih baik kita bercerai. Jatuhlah. Jatuh tak jatuh? Kalau bergaduh lagi, lebih baik kita bercerai. Jadi bergaduh balik. Jatuh tak jatuh salah? Jatuh tak jatuh? Dia kata jatuh. Sebab apa dia kata? Aku cakap lebih baik bercerai. Jadi dia tanya Ustaz, jatuh tak jatuh? Saya kata tak jatuh. Ustaz kata tak jatuh. Sebab apa? Sebab kau sebut kalau kita bergaduh lagi, lebih baik kita bercerai. Sekarang, adakah manusia dia akan melakukan perkara yang lebih baik dalam hidupnya, atau kadang-kadang dia melakukan perkara yang baik meninggalkan lebih baik? Betul. Manusia kadang-kadang dia buat lebih baik atau yang baik. Contoh, sebelum zuhur baiknya kita solat qabliyah berapa rakaat? 2 rakaat. Rawatib dia. Lebih baik 4 rakaat. Ba'diyah zuhur baiknya berapa rakaat? 2. Lebih baiknya berapa? 4. Sebab Rasul sebut, man shalla qabla adh-dhuhri 4 wa ba'dahu 4. Siapa yang solat sebelum zuhur 4 rakaat, wa ba'dahu 4, selepas solat zuhur 4 rakaat,
Harramahullahu, Allah haramkan dia ala nar, ke atas neraka. Neraka tidak akan sekali-kali sentuh kulit dia. Janji daripada Allah di atas lidah Rasulullah, bukan janji orang politik yang kata apa? Manifesto, bukan kitab suci. Kita janji Rasulullah, janji yang suci. Faham tu? Harramahullahu ala nar, Allah haramkan neraka sentuh dirinya. Okey. Okey, jadi kadang-kadang kita solat 2 ke 4. Kadang-kadang kita solat 2 ya. Kita tahu lebih baik 4, tapi kita buat 2. Sebab jadi Ustaz kata, sebab manusia itu kadang-kadang dalam hidupnya dia tidak melakukan apa? Tidak melakukan apa? Tidak melakukan benda yang lebih baik. Dia sekadar melakukan yang baik. Faham tu? Dia tidak melakukan yang terbaik. Dia melakukan yang baik, tapi bukan yang terbaik. Pernah lah. Begitu kisahnya. Datang kepada Imam Malik rahimahullah. Sewaktu macam ini. Dia kata, ya Imam, ana qultu li zawjati. Okey. Dia kata, aku waktu itu sewaktu bercanda-canda lah, berromantik-romantik, isteriku tengah malam bulan purnama. Okey, di bulan purnama dulu Arab kan di atas sutuh apa? Sutuh kita panggil apa ni? Arab rumah dia tak ada atap ya. Bahagian atas tu dia buat apa? Untuk tengok langit. Dia kata, jadi aku cakap isterinya, nah, kalaulah dia kata bulan ini lebih cantik pada wajahmu, tertalaklah engkau, jatuhlah talak pada engkau. Kalaulah, macam terkeluar perkataan bah, kalaulah bulan ini lebih cantik pada kau, sekiranya bulan lebih cantik pada engkau. Dia nak puji suami isteri cantik kan. Ini sebab Arab paling cantik bulan lah. Tala'al badru alaina, muncullah bulan purnama. Dia tengok bulan purnama kan. Dia kata, kalau bulan purnama lebih cantik pada wajahmu, jatuhlah talakmu. Jadi datang beri Imam Malik. Dia kata, Imam Malik, aku kata pada isteriku waktu bergurau sendal kami, kalaulah bulan ini lebih cantik pada wajahmu, jatuhlah talak engkau. Jatuh tak jatuh? Imam Malik kata jatuh. Sebab apa? Sebab kita dalam hakikat bahasa kita, seindah-indah perempuan apa? Bulan. Tala'al, ibabat Rasulullah tala'al badruna. Sebab itu adat kita begitu. Seindah-indah bulan. Imam Syafi'i diam. Dengar. Waktu orang tu balik, Imam Syafi'i kata, ya Syekh, la yaqa' talaq. Aku kata tidak talak. Sebab apa? Allah sebut, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Semua makhluk ni manusia sebaik ciptaan. Jadi terus apa? Oh, diam Imam Malik. Dia anak murid dia kan? Tak jatuh. Dia kata sebab Allah sebut sebaik ciptaan. Ini hakikat bahasa syarak. Mana kita dulu? Hakikat syariah atau hakikat lughawiyah? Syariah. Kita dulu kan hakikat syarak, sebab syarak sebut sebaik kejadian. Tambah sekarang teropong bulan nampak tu macam muka berjerawat saja tu. Okey, sekarang nak dapat apa? Orang kata muka macam bulan lah, berjerawat dah tu. Okey. Okey, jelas ya? Okey. Jadi sini dia kata apa? Adalahkah? Mana sini makna dia. Kita fatwa kita apa? Dengan qaul jadi dia di Mesir. Ini dibawa oleh Imam Muzani, Yaqut, Abu Aiti semua apa? Apa? Kita kata apa? Dia adalah apa? Dia adalah talak yang mengurangkan bilangan talak. Jelas? Okey. Dah keluar waktu Isyak? Kamu kira? Salah sudah kali? Dalam mau soal? Ya, ada soalan kemarin lah. Baca. Wallahu ta'ala a'lam. Mari perempuan memakai jam tangan emas. Okey. Perempuan harus memakai jam tangan emas. Sebab apa? Sebab emas merupakan perhiasan perempuan. Hukum dia harus. Sebab okey, dia pakai jam tangan emas, hukum dia harus. Cincin emas harus. Sebab apa? Sebab gelang harus, jam juga harus dianggap sebagai perhiasan. Sebab apa? Uhilla li hurrima ala dhukuri ummati wa ahilla li inathi ummati. Diharamkan untuk apa? Hurrima ala dhukuri ummati, diharamkan untuk lelaki pada umatku, wa uhilla ala inathi ummati, dihalalkan untuk perempuan daripada umatku. Sebab apa? Perhiasan di tangan dipanggil apa? Tak panggil jam pun dipanggil gelang. Dua-dua halal untuk dia. Boleh? Okey.
Sebab emas halal untuk perempuan. Jadi Sebab waktu hari raya siapa yang boleh salam dan siapa yang boleh salam. okey, kalau berlaku hari raya ingat jaga ni. Waktu hari raya kadang-kadang jangan ingat adat kita bersalam-salaman. Siapa kita boleh salam, siapa tak boleh salam. Bukan bagi salam assalamualaikum tu, salam jabat tangan. Dia panggil musafah. Ingat ya? Pertama kena ingat betul-betul. Untuk bersalaman pastikan. Ingat betul. Orang ini bukan pengikut WHO. Orang ini bukan pengikut tegar WHO. Kita nak salam dia, cukup begini ya. Itu tak payah salam lah tu. Ataupun buat kita salam, dia begini salam. Yang telah menukarkan sunnah salam yang kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadisnya, idza yaltaqil muslimani, al bertemu dua orang Islam, fayatasafahani, mereka bersalaman, tatasaqat minhuma, maka yatasaqadu minhuma, bergugurlah, tatasaqat minhuma dzunubuhuma, berguguran dosa kedua-duanya. Faham tak? Ini kalau dia ni pengikut tegar WHO, pengikut tegar ya, ta'assub WHO, pengikut tegar WHO. Okey, itu biarlah dia, tak payah salam dia. Faham tu? Kita tak, sebab kita syariat kita berlaku wabak, kita ada syariat yang tersendiri sudah. Tak perlu lagi mana-mana SOP. Kita ada syariat, Rasulullah tegaskan, yang ditunjuk oleh para sahabat. Berlaku wabak, orang dalam kawasan tu jangan keluar, orang luar jangan masuk. Tidak ada penjarakan solat, tidak ada pembatalan solat Jumaat, tidak ada salam-salam pakai bertumbuk-bertumbuk begitu saja. Tidak ada salam begini, tak ada. Yang ada, orang luar jangan masuk, orang dalam jangan keluar. Tapi kita masjid berjarak. Orang KL datang Sabah, orang Sabah pergi London, orang London datang sini, orang Sabah pergi Langkawi, orang Langkawi pergi Sempurna. Ini agama WHO ajar kita. Ini syariat WHO diterapkan jiwa kita. Kita baca tadi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Rububiyah mutlaqah milik siapa? Milik Allah. Dialah berhak menyusun sistem hidup kita. Tidak ada siapa pun berhak mengubah sistem hidup kita. Kita ucapkan setiap hari, Alhamdulillahirabbil alamin. Rububiyah mutlaqah lillahi ta'ala. Dia mentadbir hidup kita. Takbir Allah waktu wabak begini, inilah kita ikut. Betul? Sebab kita bagi rububiyah mutlaqah lillahi ta'ala. Kita bukan Wahabi. Wahabi orang kafir beriman rububiyah, kita tak. Tidak semua manusia beriman rububiyah. Betul? Allah saja berhak mentadbir kehidupan kita. Betul? Okey, satu. Bukan ingat ya, yang halal kita salam siapa? Golongan mahram, bukan muhrim ya. Muhrim tu orang ihram haji atau umrah. Golongan mahram kita. Makna mahram ini yang tidak halal kita kahwini buat selama-lamanya. Kalau perempuan, abangnya, adiknya, okey, pakciknya ya. Bukan suami makciknya. Dia panggil pakcik juga, tapi suami makciknya itu haram. Faham tak? Itu haram, biar memang tak boleh kahwin sebab suami makciknya. Kena parang makciknya. Tapi kahwin haram sementara selagi mana okey, pakciknya tadi masih lagi makciknya masih bergerak. Itu okey, ingatlah sepupu haram. Ingatlah sepupu haram bersalaman ya, sebab sepupu boleh kahwin. Faham tu? Sepupu bolehkah kahwin? Itu antaranya. Mana siapa kita bersalaman? Golongan yang mahram kita. Makna mahram ini kita haram. Adik ipar kalau perempuan, adik ipar lelaki haram. Sebab apa? Kalau contoh bercerai dengan suami kita sekarang, mana meninggal, boleh adik ipar dia kahwin kita. Dia panggil istilah Melayu apa? Ganti tikar. Okey, jelas ya? Okey, jadi ni kena belajarlah. Kena belajar al-muharramat min nisa. Golongan diharamkan berkahwin buat selama-lamanya. Itu yang boleh kita bersalaman. Ini nama raya dia salam semua. Kalau kambing datang kambing bersalam. Okey, jadi cukup sekat tu. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazira. Ya rabb lakal sultani. Allahumma salli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, lil batila batilan warzuqna ijtinabah.